Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini petang ni insya-Allah kita akan sama-sama mentadaburi Al-Quran sekali lagi. Surah yang kita akan pergi pada hari ini adalah surah Muhammad, muka surat yang ke-509, juzuk yang ke-26 insya-Allah. Ayat yang kita akan tadabbur adalah ayat yang ke-24. Baik para pendengar sekalian, salam Ramadan yang ke-26. Jadi ini bermakna kalau kita lihat ya, tinggal beberapa hari lagi kita akan menamatkan madrasah Ramadan kita. Masya-Allah. Ianya adalah satu madrasah yang penuh dengan tarbiyah dan ianya adalah suatu madrasah yang memberikan kita banyak keberkatan dan banyak pengajian insya-Allah. Jadi alhamdulillah, mari kita sama-sama semak ayat daripada juzuk yang ke-26 ini. Sekali lagi saya katakan, ia adalah surah Muhammad ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau apakah hati mereka sudah terkunci? Baik, daripada ayat yang saya bacakan sebentar tadi, ini adalah satu ayat yang Allah bertanya kepada kita sesuatu soalan lah ya. Allah bertanya kepada kita semua ni, ada satu soalan yang Allah tanya, iaitu bertepatan dengan waktu ini, di mana kita hendak tamatkan Ramadan ini tidak lama lagi. Maka ayat 24 ini sangat kena untuk kita tanya pada diri kita masing-masing, dan ini adalah soalan Allah ya. Allah yang bertanyakan kepada kita. Allah tanya, tidakkah kamu mentadabbur Al-Quran? Jadi bayangkan soalan ini Allah tanya sebab Allah kata tidakkah mereka menghayati Al-Quran. Jadi kalau kita tengok word di situ menghayati, ia bukan merujuk kepada membaca ataupun tilawah ya. Ia sudah lebih mendalam lagi dengan mentadaburi ya. Sebab tanpa tadabbur, tanpa melihat tafsir, kita tidak akan dapat menghayati ayat-ayat Al-Quran. Jadi Allah tanya kita, kamu dah tak tadabbur Al-Quran? Begitulah ya, seolah-olah Allah tanya macam tu. Jadi kalau biasanya soalan ni, kalau macam Allah tanya begitu, ianya macam tadabbur tu dah menjadi suatu perkara yang normal bagi kita. Jadi bila benda tu menjadi normal, kalau orang tak buat, maka Allah akan tanyalah, kita dah sentiasa, kita dah ibaratnya kita ni dah biasa tadabbur ya. Lepas tu mungkin kita tengah duduk-duduk ke, ada orang tanya kat kita, kamu dah tadabbur Al-Quran hari ni? Macam tu lah ya. Orang takkan tiba-tiba akan tanya kita sesuatu perkara tu jika kita tidak biasa membuatnya ya. Ia adalah suatu perkara yang normal bagi kita. Jadi cara Allah present ayat 24 ini, kita sudah nampak yang Allah nak kita jadikan tadabbur Al-Quran itu sebagai suatu culture, sebagai budaya apabila kita berhadapan dengan Al-Quran. Kalau ianya sekadar satu perintah atau suruhan, Allah boleh hadirkan ayat ini dalam bentuk perintah. Tetapi kenapa Allah hadirkan ayat ini dalam bentuk soalan? Jadi para pendengar sekalian, ianya kerana Allah nak memberitahu kita, kita patutnya menjadikan tadabbur ini sebagai sesuatu perkara yang new norms, perkara yang baharu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Patutnya perlu menjadi sesuatu yang perlu menjadi suatu norma dan budaya untuk kita. Kalau kita tak buat, maka kita akan terkeluar daripada budaya yang sepatutnya. Maksudnya tadabbur ni bukannya baru sekarang ni muncul ya. Budaya tadabbur ni bukan sekarang ianya menjadi perkara yang baru ke ataupun trend yang baru ke, tidak.
Tadabbur ni sudah berada pada zaman Nabi SAW lagi. Cuma kita sahaja yang tidak mengetahui perkara tersebut. Nabi SAW apabila diturunkan ayat Al-Quran, Nabi membacanya dan Nabi mempraktikkan ataupun Nabi mentadabbur ayat Al-Quran itu dan mempraktikkan perkara-perkara yang ada di dalam Al-Quran, beramal dengan uh, membuat apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Apa sahaja di dalam Al-Quran, Nabi akan amalkan dan hasil daripada amalan tersebutlah menghasilkan sesuatu akhlak yang terpuji. Jadi kita ni sahaja yang tidak terkeluar daripada norma ini. Bayangkan Allah tanya di dalam Al-Quran sendiri, kamu ada tadabbur Al-Quran tak? Allah tanya begitu kepada kita, kepada kitalah, diri kita sendiri. Apabila kita membaca sesuatu ayat, ianya adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jadi tanya diri Salwa, dah tadabbur Al-Quran tak? Ada tak tadabbur Al-Quran selama ni? Sebab Nabi buat. Kamu buat tak? Begitulah ibaratnya. Jadi sebenarnya Ramadan pun dah nak berakhir, maka bersesuaian ayat ini kita dapat pada hari ini dan kita boleh bertanya kepada diri kita ataupun menanam suatu azam untuk menjadikan tadabbur ini sebagai suatu budaya yang baru untuk kita. Kalau tidak nanti, kalau kita tidak mengamalkan, ibaratnya kita terkeluar daripada budaya yang Rasulullah SAW amalkan. Dan untuk kita nak bincangkan ayat ini dalam konteks yang lain, iaitu konteks bagaimana untuk healingkan emosi kita daripada ayat ini. Saya tertarik apabila Allah menyatakan apakah kalian bila kita tidak mentadabbur Al-Quranul Karim itu, apakah kesannya kepada kita. Sebab tadi Allah mengatakan, Allah bertanya, betul tak? Allah tadi dia bertanya kepada kita, adakah kamu menghayati Al-Quran? Dan Allah ada menyebut jika kita tidak mengamalkan tu, kesannya adalah hati akan terkunci. Jadi di situ Allah nak mengatakan kita kena jadikan norma mentadabbur Al-Quran itu sebagai salah satu daripada kehidupan kita. Kalau kita tidak mentadabbur, hati kita akan terkunci, tertutup. Jadi bayangkan Allah bukan sahaja cakap kena jadikan Al-Quran ni sebagai satu budaya buat diri kita, tetapi Allah siap bagi tahu kalau kita tidak tadabbur, hati boleh terkunci. Dan dalam banyak-banyak elemen yang ada pada manusia ni, pada badan kita ni, kenapa tadabbur Al-Quran itu Allah sebut ada kaitan dengan hati. Dan bila kita sebut kepada penyembuhan emosi, bukankah perkara itu merujuk kepada hati kita? Betul tak? Sebab antara faktor emosi kita tidak stabil adalah kita sentiasa tidak boleh positif dalam sesuatu keadaan tertentu. Kita punya hati sendiri tertutup kepada perkara-perkara yang positif. Sebab kita tidak mentadabbur Al-Quran, untuk menjelaskan perkara ini, Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu boleh sebenarnya membantu menguruskan emosi yang baik dan membantu tindakan kita menjadi baik. Jadi mari kita sama-sama lihat bagaimana siapa ataupun bagaimana Al-Quran itu sendiri seseorang yang merupakan pentadabbur Al-Quran yang terbaik di dunia. Kita boleh lihat dicatat di dalam Al-Quran itu sendiri bagaimana Al-Quran itu dapat membentuk sesuatu akhlak yang baik
kepada diri seseorang ini, dan tidak lain dan tidak bukan dianya adalah Rasul kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh lihat sendiri Al-Quran itu memberi kesan yang cukup positif kepada Nabi, ya. Dan sudah semestinya buah hasil yang baik daripada mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh sudah ada pun di hadapan kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang dikenali dengan mempunyai akhlak yang mulia. Jadi Nabi SAW apabila Al-Quran diturunkan kepada baginda bukan sekadar membacanya, tetapi baginda mentadabbur Al-Quran itu sendiri. Jadi apakah itu tadabbur? Bagaimanakah proses tadabbur itu berlaku? Dia ada 5 step tadabbur ini. Yang pertamanya adalah tasaffuh, ya. Ini menurut kata ustaz, iaitu apa maksud tasaffuh itu? Ia adalah membaca dengan betul ataupun kita tilawah Al-Quran dengan tajwidnya yang betul, dengan fasahahnya yang tepat dan makhrajnya yang betul, bertepatan. Itu adalah step yang pertama. Kita pergi kepada step yang kedua adalah kita perlu mengetahui terjemahannya. Apabila kita sudah tilawah, ya, kita sudah lancar daripada kita membaca Iqra dan seterusnya naik kepada Al-Quran, dan sudah sampai masanya untuk kita memahami tafsirannya ataupun terjemahannya. Yang ketiga pula adalah kita perlu tahu tafsirannya. Terjemahan ni kita boleh baca secara direct daripada Al-Quran. Apabila kita tilawah tu, kita boleh spend masa untuk lihat terjemahan ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Dan step yang ketiga ini, tafsiran ni kita boleh pergi kepada tadabbur, ya. Tadabbur ini biasanya para asatizah yang berautoriti, mereka merujuk kepada tafsir, ya, kitab-kitab tafsir, dan mengapplykan tafsir tersebut kepada perkara yang terkait dengan kehidupan kita sekarang. Sama ada ia terkena dengan kita ataupun tidak, ianya terpulanglah kepada Allah bagaimana dia nak mengaturkan perkara tersebut. Dan selalunya Al-Quran ini, walaupun ianya tidak mungkin tidak kena dengan kita pada waktu sekarang, ianya sudah pasti kita perlukannya pada waktu akan datang. Sebab Al-Quran ini dia bukanlah sesuatu perkara yang lapuk ataupun perkara yang dah lepas. Dia sebenarnya perkara yang lepas dan perkara yang akan datang. Dan juga perkara yang terkini. Itulah Al-Quran. Tidak pernah, ia adalah satu-satunya mukjizat Nabi yang kekal sehingga ke hari ini. Jadi apabila kita sebut mukjizat, kita tidak boleh mengatakan yang Al-Quran ini hanya menceritakan tentang kisah-kisah orang terdahulu sahaja. Kita tidak memahami sebenarnya apa Al-Quran itu boleh memberi kesan kepada kita, kehidupan kita ni. Kerana apa? Kerana kita hanya membacanya saja. Hanya tilawah sahaja. Daripada kecil kita pergi, ibu dan ayah kita menghantar pergi mengaji, dan seterusnya kita khatam, ianya terhenti di situ sahaja. Malah ada yang lebih menyedihkan lagi, tidak mengenal huruf, ya, daripada kecil, dan selepas berkahwin pun masih lagi juga tidak mengenal huruf-huruf Al-Quran, ya. Jadi ianya sebenarnya sebagai kita perlu jadikan ianya satu tanggungjawab buat diri kita. Jika kita masih lagi belum fasih membaca Al-Quran, maka kita perlu mewajibkan diri kita untuk mencari guru untuk mengajar kita membaca Al-Quran itu. Kerana tanpa pembacaan, kita tidak akan dapat memahami terjemahannya. Kerana Al-Quran itu sendiri apabila kita membacanya, walaupun kita tidak memahami bahasa Arab, tetapi ia tetap akan memberi kesan kepada qalbu kita. Tetapi ia tidaklah seperti, kesan itu tidaklah seperti mana tadabbur. Tetapi kita boleh rasakan Al-Quran itu
apabila kita baca banyak kali secara konsisten, kita seolah-olah merasa tenang selepas membacanya. Kita punya badan pun kita akan rasa badan kita lebih bertenang, lebih rileks. Walaupun kita tidak memahami ataupun kita tidak pergi kepada terjemahan ayat tersebut. Namun untuk mendapat kesan seperti para nabi dan para rasul, untuk mendapat kesan Al-Quran itu seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kita perlulah mencontohi apa tindakan yang Nabi buat. Iaitu Nabi bukan setakat membaca, malah Nabi uh, mentadabur Al-Quran tersebut dan juga mengamalkan Al-Quran tersebut di dalam kehidupan baginda. Jadi bagi yang tidak boleh membaca lagi Al-Quran ataupun masih merangkak-rangkak, di sisi Allah ni tidak ada istilah sudah terlambat. Selagi nyawa kita masih lagi berada dalam jasad kita, selagi itulah Allah kata peluang itu sentiasa terbuka untuk hamba-hambanya. Jadi kita saja yang kena menggerakkan diri kita, usahalah untuk mencari ustaz ataupun ustazah yang boleh membimbing kita dengan melihat tajwid kita, melihat fasahah kita, melihat makraj kita. Dengan walaupun tidak setepat mana mungkin makraj tu sebab lidah kita dah keras, tetapi yang paling utama adalah kita membaca Al-Quran tu mengikut tatirnya, mengikut tajwidnya, fasahahnya, agar ianya sebagai suatu adab kita apabila membaca Al-Quran tersebut. Ianya bukanlah seperti kita membaca buku-buku biasa. Ianya adalah kalamullah, kitabullah. Jadi kita sendiri kena ada rasa tanggungjawab nak menghormati Al-Quran itu dan kita merasakan ianya untuk mencontohi Nabi. Kita sendiri kena ada inisiatif untuk mencari seseorang yang boleh membantu kita untuk membaca Al-Quran dengan betul. Jadi kita tidak perlu menyalahkan sesiapa. Adakah kita nak menyalahkan ibu bapa kita kerana kita tidak pandai baca Al-Quran? Ianya adalah takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita. Apa yang perlu kita buat adalah kita perlu berjalan untuk menerima takdir tersebut dan mencari satu solusi agar kita boleh mengubah takdir itu daripada keadaan yang kita rasakan tidak baik kepada yang lebih baik. Itu adalah tugas kita. Jadi kena ada niat dan daripada niat itu kita perlu tawakal dan daripada tawakal itulah Allah akan mengaturkan untuk kita bagaimana untuk melaksanakan niat kita tadi, insya-Allah. Jadi baik, step yang ketiga adalah kena tahu tafsirannya, dan yang keempat adalah kena berusaha beramal apa yang difahami daripada Al-Quran. Ini bermakna apabila kita mendapat sesuatu petunjuk, seharusnya kita perlu mengamalkan perkara yang kita dapat. Kadang-kadang apa yang kita dapat itu kita tidak tahu bagaimana untuk mengamalkannya. Kalau ianya perkara yang direct seperti Allah kata, Allah pernah menyebut di dalam Al-Quran, bagaimana ayat tu saya dah lupa pula. Hadapilah ujian dengan sabar dan solat. Lebih kurang begitulah ya. Jadi bagaimana sebenarnya, kenapa Allah katakan bila menghadapi sesuatu ujian, sabar dan solat. Allah suruh sabar dan solat. Jadi kita dah dapat petunjuk tu. Tapi bagaimana nak amalkan sabar dan solat tersebut? Bagaimana solat dan sabar dan solat itu boleh memberi satu kesan yang baik kepada diri kita untuk kita menghadapi ujian tersebut. Jadi di situlah sebenarnya kita perlu further ataupun membuat suatu mencari
mencari sesuatu yang lebih detail hasil daripada panduan atau petunjuk yang kita dapat tadi. Bagaimana untuk sabar, solat yang bagaimana dimaksudkan, bagaimana solat tu sendiri boleh menjadikan kita ni benteng untuk kita untuk kita menghadapi sesuatu ujian, kenapa perlu sabar baru solat. Itu semua sebenarnya kita perlu cari ilmu itu untuk kita untuk kita boleh menjadikan ianya sebagai suatu amalan. Dan daripada amalan itu tersebutlah ia akan pergi kepada step yang seterusnya, iaitu tazkiyatun nas, ya. Maksudnya akan terjadi pembersihan jiwa di mana semasa proses pembersihan jiwa itu adalah kita ingin membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang tercela, iaitu seperti sombong, riak, takabur dan seterusnya menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah tazkiyatun nas. Jadi untuk bagi step yang keempat dan kelima ini perlunya ada bimbingan daripada seseorang yang nak kata dia adalah seseorang yang berpengalaman berkenaan dengan perkara ini. Jadi kita perlu merujuk kepada orang yang berautoriti tentang perkara ini. Sebab tanpa bimbingan, bagamana kita hendak mengetahui petunjuk tersebut, bagaimana untuk beramal dengan petunjuk tersebut, dan bagamana petunjuk itu dan amalan itu dapat memberikan ataupun membersihkan jiwa kita. Kerana Al-Quran ini, tujuan Al-Quran adalah untuk menghidupkan jiwa yang mati. Kolbu. Jadi apabila kita sebut tentang kolbu, pastinya dia akan terkait dengan tazkiyatun nas. Dan apabila kita membuat pembersihan jiwa kita dan kita dapat beramal, kita boleh membuat amal tadi, berusaha untuk beramal dan kemudiannya berusaha membuat tazkiyatun nas, barulah hati kita akan bersih dan di situ kita akan mengenal Allah. Tanpa hati yang bersih, kita tidak boleh, kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak akan dapat melaksanakan isi-isi Al-Fatihah, doa-doa kita yang di dalam Al-Fatihah. Di mana doa kita, kita memohon Allah supaya kita menyatakan bahawa Allah lah yang kita sembah dan Allah jugalah tempat kita memohon pertolongan. Bagaimana kita menyembah Allah itu dengan melaksanakan solat, tetapi solat itu sendiri tidak dapat menjadi benteng kepada kita dalam perbuatan yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana pergantungan kita sepenuhnya kepada Allah dalam kita meminta pertolongan itu. Kalaulah hati kita tidak dibersihkan, dua perkara ini, doa kita ini tidak diangkat ataupun tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dua perkara ini tidak dapat dilaksanakan, maka bagaimana kita ingin pergi kepada kita meminta supaya Allah tunjukkan jalan yang lurus kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Untuk bergerak pada jalan yang lurus, pentingnya kita melaksanakan solat dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dua perkara ini terjadi, barulah kita boleh bergerak di jalan yang lurus. Dan untuk melaksanakan dua perkara di dalam ayat Al-Fatihah tadi, perlunya suasana hati yang bersih. Jadi boleh bayang, nampak tak perkaitan tu? Perkaitan bagaimana surah Al-Fatihah tu, kenapa Al-Fatihah itu perlu dibaca sebanyak 17 kali minimum sehari. Dan faham tak kita betapa pentingnya Al-Fatihah tu sebenarnya untuk kita renungi dan tadaburinya agar
setiap apa yang kita baca sebanyak 17 kali itu, kenapa Ain? Okey tak? Ain, kenapa Ain? Kak Wah jawab phone tadi dengar ke? Ya, bisa tak dengar. Tak ada, tak ada suara. Okey, tak apa. Boleh ni ke? Boleh teruskan kelas ke? Ikin dengar tak? Dengar Kak Wah. Tapi masa Dengar. tadi tu senyap je. Masa Kak Wah angkat phone tadi ada suara ke? Tak ada, senyap je. Tapi kita tengok kenapa senyap. Okey. Tu Okey, kita teruskan kelas insya-Allah. Ah. Jadi berkenaan dengan Al-Fatihah tadi tu, ianya sebenarnya apa sahaja yang kita doa di dalam Al-Fatihah itu untuk menjadikan ataupun merealisasikan Allah memakbulkan doa itu, pentingnya suasana hati kita ni. Sebab itu Al-Quran itu diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat itu dikekalkan sehingga ke hari ini. Kerana tanpa Al-Quran kita tidak akan dapat cara ataupun petunjuk bagaimana untuk menyucikan hati kita ni. Dan tanpa wakil-wakil Allah di muka bumi ini, kita tidak akan dapat bimbingan yang lebih detail bagaimana kita hendak melaksanakan petunjuk yang kita dapat daripada Al-Quran tersebut. Masya Allah. Jadi bagi kita melaksanakan untuk kita mendapat doa kita pada akhir ayat Al-Fatihah, kita memohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang engkau berikan nikmat ataupun golongan yang engkau redai. Jauhkanlah kami daripada golongan yang engkau murkai dan golongan orang-orang yang sesat. Sebenarnya betapa pentingnya doa itu sebenarnya. Ya, ianya adalah menentukan masa depan kita pada hari kiamat nanti. Dan tanpa hati yang bersih agak sukar untuk kita memasuki golongan yang pertama itu. Kerana apa? Kerana agak sukar untuk kita bergerak di jalan yang lurus dan agak sukar untuk kita melaksanakan takwa kita daripada ayat hanya engkau lah yang aku sembah. Itu adalah pelaksanaan takwa. Dan agak sukar untuk kita menjadikan Allah itu sebagai tempat kita bergantung. Semuanya relate. Dan Al-Quran sebenarnya menceritakan 3 perkara ini. Dan 3 golongan ini disebut di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah, kalau kita lihat ayat yang seterusnya ada Allah sebut berkenaan dengan golongan-golongan ini. Kita boleh semaklah surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita boleh lihat Nabi Muhammad itulah Nabi Muhammad itulah yang melaksanakan proses-proses tadabbur ini daripada membaca, memahami, tahu konteks dan tafsirannya, mengamalkan dan membersihkan jiwa baginda dengan Al-Quran. Maka apakah kesan bersihnya jiwa Nabi itu dengan Al-Quran itu tadi? Jadi kalau kita boleh lihat kesannya adalah akhlak Nabi menjadi sangat cantik menjadi mulia akhlak Nabi. Itulah satu buah hasil yang kita boleh lihat daripada amalan kita. Ya, hasil daripada kita tazkiyatun nas kita, mujahadah nafsu kita.
sudah semestinya dia akan menghasilkan sesuatu buah hasil yang baik seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita lihat pun semasa Nabi berdakwah ya, kebanyakan pembesar-pembesar Quraisy tidak suka kepada Nabi sebab Nabi menyampaikan sesuatu ajaran yang baru iaitu Islam ya. Mereka tak suka. Tetapi rata-rata mereka yang benci Nabi ni sekalipun, bila kita tanyakan mereka tentang akhlak Rasulullah SAW, uh, akhlak Nabi sentiasa tip-top, sentiasa cantik. Dan akhlak Nabi ini dicorak dan diasah daripada mana? Adakah Nabi ni memang lahir-lahir je terus dia tune in akhlak dia baik ke? Ataupun Nabi ni memang akhlak baginda tu baik sebab dia rasa dia nak buat baik? Tidak sebab Nabi akhlak dia baik hasil daripada Nabi membaca Al-Quran, memahami tafsir, memahami tadabbur Al-Quran itu sendiri dan seterusnya, mengamalkan, dah akhirnya dia membentuk sesuatu jiwa yang baik ataupun hati yang bersih dan menghasilkan buah hasil yang baik iaitu akhlak yang mulia. Jika kita lihat ya, ada para sahabat yang bertanya kepada isteri Nabi SAW iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, bagaimana akhlak Nabi itu? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran itu sendiri. Apa yang disuruh oleh Al-Quran itulah Nabi buat, dan apa yang dilarang oleh Al-Quran itulah yang Nabi tinggalkan. Nabi ini akhlak dia dibentuk dan diacu dari Al-Quran itu sendiri. Maka akhlak tidak akan menjadi cantik sebegitu kalau hati kita tidak cantik. Maka hati tidak akan jadi cantik kalau tidak melakukan proses tadabbur ataupun melakukan proses tazkiyatun nafs ya. Sebab Allah kata salah satu cara untuk membuatkan hati kita terbuka untuk disirami dengan perkara-perkara yang baik adalah dengan melakukan proses tadabbur. Maka apa yang saya boleh katakan iaitu saya mulakan dengan tadabbur Al-Quran akan mencantikkan hati. Dengan hati yang cantik akan terselahlah akhlak yang cantik. Ya, kita semua target lepas Ramadan ini dengan apa gaya baru yang kita buat sepanjang Ramadan ini ya. Apa yang kita cuba usahakan dalam Ramadan ini dengan kita memperbanyakkan, kita baca Al-Quran dengan banyak, kita solat banyak ya, kita banyak tahajud, kita qiyam lagi ya. Kita semua harapkan perkara ini berterusan ya dan menjadi akhlak kepada diri kita ya. Akhlak ni dia akan jadi sekejap kalau hati kita tidak bersih. Maksudnya apa? Maksudnya perlunya istiqamah di situ. Dalam kita beramal perlu istiqamah untuk menghasilkan sesuatu buah hasil. Begitu juga dengan hati kita. Tanpa istiqamah, tanpa tazkiyatun nafs, agak sukar untuk kita mendapatkan hasil yang baik ya, iaitu suasana hati yang baik. Ini adalah kunci dia. Nabi mengamalkan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran itu selama 23 tahun. Bagaimana dengan kita? Adakah cukup untuk beberapa bulan dan kita mula resah gelisah nak menampakkan sesuatu hasil? Ataupun kita mencuba seminggu, 2 minggu, sebulan, kemudian Allah takdirkan kita untuk terjerumus kembali ke dalam nafsu kita. Kita sudah mula hendak berputus asa di situ. Mungkin boleh contohi ya, Nabi, bagaimana Nabi memegang Al-Quran itu sendiri tanpa meninggalkannya selama 23 tahun ya. Bukannya suatu jangka masa yang sekejap. Panjang jangka masa dia. Jadi dalam proses kita membersihkan kalbu kita ya, perlunya ada Al-Quran itu di sisi kita untuk kita tadabbur dia ya, tilawah dia. Ada setengah orang dia hanya sibuk dengan tadabbur saja tanpa membacanya. Ini adalah suatu perkara yang bagi Kak Wak sangatlah tidak beradab ya. Al-Quran itu perlu dibaca ya, perlu dibaca dan perlu ditadaburi. Itu adalah step dia. Kita
tidak perlu mentadabbur sehingga beberapa berpuluh-puluh ayat satu hari, kerana kita kena tanya diri kita kembali, adakah kita sanggup untuk mengamalkan semua yang kita dapat daripada ayat-ayat yang kita tadabbur itu, kita mampu tak? Kalau 24 ayat kita tadabbur satu hari, kita mampu tak untuk mengamalkan apa yang kita dapat daripada 24 ayat tersebut? Kerana apabila kita tidak beramal, kita akan ditanya kelak di akhirat. Jadi laksanakan proses itu mengikut step dia. Satu ayat satu hari, dan kita amalkan ayat tersebut, ataupun satu ayat dan kita amalkan, dan kita memerlukan beberapa waktu untuk melihat sesuatu amal itu berkesan kepada kita, itu pun sudah cukup baik sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan kita mentadabbur 24 ayat tetapi tidak dapat mengamalkannya langsung. Jadi apabila kita dapat sesuatu ayat, kita tadabbur, kemudian laksanakanlah amal, ya. Sebab daripada amal tersebutlah kita akan mula dapat membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Tanpa amal dan tanpa istiqamah, amal perlu dipasangkan dengan istiqamah. Tanpa pasangan dia, ianya pun tidak akan memberi kesan yang baik kepada hati kita. Kerana kalau dalam kita baik, insya-Allah luar kita akan baik, ya. Sebab hati ini, daging ini kan dia ada satu, tak apa sekejap lagi kita pergi kepada hadis tersebut, ya. Jadi pentingnya sebenarnya proses tadabbur ini, selain daripada kita tilawah Al-Quran, kita tadabbur agar kita dapat melaksanakan seperti mana Rasulullah SAW laksanakan. Sesungguhnya Nabi itu adalah idola kita, ataupun sesuatu yang Allah, kenapa Allah menjadikan Nabi itu sesempurna makhluk dia, kerana ianya adalah sebagai satu contoh kepada kita untuk kita ikuti, untuk kita tauladani. Nabi sangat banyak berkorban untuk kita, ya. Seperti miskin, Nabi boleh saja kaya kalau dia nak, baginda boleh saja kaya kalau dia nak, tapi untuk memberikan satu teladan yang baik kepada, satu ibrah yang baik kepada umat dia, Nabi memilih untuk memegang miskin itu. Bagaimana Nabi menghadapi sakaratul maut yang agak sukar, ya, agak sakit. Kerana apa? Kerana Allah ingin menunjukkan bagaimana seksanya proses sakaratul maut itu. Boleh saja kalau Allah nak mengambil Nabi itu dalam keadaan yang tidak sakitnya. Tetapi tidak, Nabi banyak berkorban untuk kita sehingga ke nafas dia yang sehingga ke nafas baginda yang terakhir. Bagaimana kita tidak mahu mencontohi, ataupun pelbagai, ya. Kalau sebut pasal Nabi ni agak sensitif sebenarnya. Kita berkira dengan mukjizat yang Nabi sendiri pegang selama 23 tahun, ya. Kita tidak mahu tidak mahu berusaha untuk memperbaiki perhubungan kita dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi. Al-Quran itu diturunkan untuk Nabi kita. Tetapi kita kata kita sayang Nabi, betul tak? Tetapi bagaimana perhubungan kita dengan Al-Quran selama ini? Maka kita boleh ambil Ramadan pada kali ini, untuk kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Selain daripada kita tilawah, kita perbaiki bacaan kita, dan kita selit juga kelas-kelas tadabbur, mungkin 1 minggu sekali, kemudian kita amalkan dengan apa yang kita dapat itu. Seterusnya daripada situ kita dengan bimbingan, ataupun kita pun sendiri sudah tahu apa yang boleh dibuat untuk membersihkan hati kita ini, dan ianya menjadi kuat, ya. Perkara itu menjadi kukuh. Sebab apa? Sebab kita mendapat, ataupun kita tahu kita sedang mengamalkan apa yang ada di dalam
Al-Quran. Masya Allah ya. Cukup cantik sekali Ramadan pada kali ini. Allah memperkenalkan kita dengan Al-Quran supaya seolah-olah Allah nak memberitahu kita tidak perlu mencari jauh-jauh uh, untuk mendapatkan ilmu, untuk mengenal aku, kerana ianya semua sudah ada terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ya dengan kita usaha kita ya yang di mana kita sendiri pun sebenarnya tidak ada kudrah pun untuk melaksanakan usaha ini melainkan atas kehendak rahmat Allah sendiri kepada kita. Mudah-mudahan dengan tadabbur ini dapat membentuk sesuatu hati yang cantik dan akhirnya akan menyelahkan akhlak yang cantik kepada kita. Jadi kita semua target lepas habis Ramadan ini dengan apa yang kita cuba buat dalam bulan Ramadan, kita laksanakan ketika di luar Ramadan. Jadi uh, dengan ini saya boleh katakan yang pentingnya di hujung Ramadan ni kita sentiasa revisit ayat ini ya. Sentiasa. Kalau rasa-rasa macam malas, buka surah Muhammad ayat yang ke-24. Baca ayat tu seolah-olah Allah tengah bertanya kepada kita. Hari ni kau dah tadabbur Al-Quran? Allah tanya. Kalau kau tak tadabbur, hati kau akan terkunci. Begitulah seolah-olah Allah nak beritahu kita. Jadi biarlah ayat ini memberikan satu tamparan yang hebat buat kita. Ya? Sebab agar apa yang kita rasa malas tu, kita boleh tukarkan energi yang malas tadi kepada suatu energi yang positif. Membuatkan kita lebih semangat untuk meneruskan perjuangan kita yang kita laksanakan ketika di dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, apa dia basic untuk melahirkan hati yang cantik ataupun untuk melahirkan akhlak yang cantik itu. Nabi pun pernah sebut ya, Nabi kata dalam badan kita ini ada seketul daging ya. Kalau baik daging itu maka baiklah semua, kalau jahat daging itu maka jahatlah semua. Dan daging tersebut adalah hati kita, iaitu kolbu kita. Jadi kita sekarang ini kita nak cantikkan hati kita. Jadi bila kita nak hati kita cantik, seolah-olah akan ada satu shine cahaya kita panggil cahaya yang akan terselah kecantikan itu kepada luar badan kita, iaitulah akhlak kita ya. Jadi juzuk yang ke-24 ini juzuk yang ke-26 ini inilah satu ayat yang kita fahami dan mungkin kita boleh tanya kepada diri kita apa kesan tadabbur kepada diri kita, kepada hati kita. Selama 26 hari kita bertadabbur bersama-sama, mungkin boleh muhasabah diri kembali pada hari ini. Cuba tanya kepada diri, apa setakat ni kesan tadabbur kepada diri aku? Apa, mungkin banyak faktor yang kita boleh lihat. Ya. Adakah hati kita semakin lembut? Ataupun pelbagai perkara yang kita boleh lihat sebab hanya diri kita saja yang kenal diri kita. Ya. Seseorang tersebut dia boleh membimbing dan boleh memberi guidance sahaja. Selebihnya diri kita sendiri ya. Jadi kalaulah tadabbur tersebut tidak dapat memberikan sesuatu buah hasil yang baik, tidak dapat melahirkan akhlak yang baik seperti Nabi Allah kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada sesuatu yang tidak kena kepada diri kita sendiri. Seperti mana Kak Wan pernah menceritakan keadaan di mana dah pergi tadabbur ni pergi tadabbur banyak perkara yang dapat ya. Tetapi apabila daripada segi tazkiyatun nas tu ianya tidaklah sekuat mana. Selalu fail dekat situ. Fail di mana memang akan terjebak dengan sifat-sifat yang tercela ya di situ.
Dan bermakna ianya tidak memberi perubahan kepada hati kita. Tadabbur itu sendiri tidak dapat memberi perubahan kepada hati Kak Wah pada waktu tersebut. Sangat macam begitu berbeza dengan sekarang lah. Jadi di situ sebenarnya apa yang boleh Kak Wah simpulkan, tanpa bimbingan, walaupun kita tadabbur, tanpa bimbingan seseorang yang terlebih dahulu ataupun seseorang yang sudah mengenal Allah ni, uh, agak sukar untuk kita membersihkan jiwa kita ataupun hati kita daripada sifat-sifat tercela ni. Dan seterusnya menghasilkan sesuatu kolbu yang bersih, dan akhirnya kolbu itu akan menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Semuanya perlu berkesinambungan di antara satu sama lain. Apabila kita membaca Al-Quran, kita tadabbur, kemudian kita nak amalkan apa yang kita dapat tu, perlunya ada bimbingan daripada seorang guru. Seperti mana apabila kita membaca Al-Quran, kita belajar, masa kita kecil dulu kita pergi mengaji pun ada guru yang membimbing, betul tak? Seperti mana kita mentadabbur pun ada guru yang membimbing kita. Begitu juga apabila kita nak mengamalkan dan kita nak membuat proses tazkiyatun nas, perlunya ada seorang guru untuk membimbing kita. Di situ sebenarnya cukup cantik Allah mengajar. Allah mengajar kita bagaimana proses tersebut tidak boleh dilaksanakan seorang diri. Tetapi ianya tidaklah mustahil. Dengan Allah ni tidak ada yang mustahil. Tetapi yang tidak mustahil tu sangat sedikit bilangannya. Kita Kak Wan bercakap dalam konteks orang biasa. Okay? Kalau kekasih Allah tu dia dah satu cerita muka buku yang lain. Jadi kita yang biasa ni, kita perlu ikut proses tersebut dan bagi merealisasikan apa yang ada ataupun apa petunjuk yang kita dapat di dalam Al-Quran tu, perlulah kita melaksanakan proses yang seterusnya, iaitu dengan amal dan tazkiyatun nas tu, dan perlunya ada bimbingan guru di situ. Barulah kita akan dapat suatu hasil yang kita akan dapat melihat buah hasil yang baik kepada diri kita, insya-Allah. Jadi perkara ini apa yang Kak Wan nak sampaikan adalah teruskan tadabbur, boleh lihat kembali agak banyak sebenarnya kita tadabbur pada bulan Ramadan ini hampir setiap hari. Selepas Ramadan ini boleh lihat kembali, lihat kembali voice chat yang ada, audio yang ada, kelas yang ada, dengar kembali dan boleh check list lah. Tengok buat checklist daripada ayat yang pertama, apa yang perlu dilaksanakan, ayat yang kedua dan seterusnya. Dan buatlah satu checklist sendiri sama ada kita sudah mula amalkan ataupun kita stuck di situ dan tidak tahu cara bagaimana untuk mengamalkan petunjuk yang kita dapat tu dan apa yang perlu kita buat. Jadi perlunya ada satu sistematik yang bagus apabila kita pergi ke kelas. Kita perlu pastikan ilmu yang kita dapat itu kita cuba sehabis baik untuk amalkannya. Jika tidak dapat mengamalkan, itu dia akan menjadi suatu masalah kepada diri kita nanti. Bukan sahaja di dunia, malah di akhirat nanti akan ditanya. Di dunia lagilah kita, di dunia kalau ilmu kita tak amalkan, kita tak dapat lihat kesan yang baiklah kepada diri kita. Dan apatah lagi di akhirat nanti ilmu itu akan menjadi hujah kepada kita. Jadi pentingnya apabila belajar ada satu sistem yang baik lah untuk diri kita. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Agak berat sebenarnya apabila kita membuka kitab hikam setiap hari sebab hikam tu bukan untuk didengari saja untuk diamalkan.
Jadi sebenarnya ilmu ni agak berat, bukan senang ya. Nampak macam seronok, macam uh, macam mana ya, merasakan yang itu adalah makanan rohani kita. Tetapi kita kena tanya diri kita balik. Adakah kita makan dengan betul? Rohani kita dapat makan dengan betul? Ataupun ianya sekadar kuda-kudapan saja untuk rohani kita? Itu tanda soal yang kita perlu tanya daripada kelas hikam yang kita pergi tu. Syarah hikam yang kita pergi tu ya. Sebab hikam ni dia bukan sahaja memberi sesuatu perkara yang baru dalam kehidupan kita. Ianya memperbaiki keadaan kolbu kita, di mana yang perlu kita perbaiki, ianya akan membuatkan kolbu kita itu menjadi lebih baik jika kita mengamalkan apa yang kita dapat tu. Tanpa amal dan tanpa istiqamah, tidak ada suatu kesan yang kita boleh dapat lihat kepada diri kita sendiri. Jadi apabila kita membuat nota dengan betul, make sure kita highlight perkara yang kita sendiri tahu di mana kita perlu ambil, di mana kita perlu perbaiki, dan kita buat checklist kita. Begitulah sebenarnya cara untuk kita memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa. Kalau ilmu banyak sekalipun tetapi kita tidak mengamalkan dia pun masalah juga. Kita seolah-olah kita tergantung di situ. Ya. Sebenarnya amal ni kalau kita nak ianya nak berjaya atau tidak kita membuatnya, ianya memang terkait rapat dengan banyak faktor, ya. Tetapi yang paling utama sekali adalah niat kita. Itu paling utama sekali. Niat itu menentukan hala tuju amal kita itu. Tanpa niat yang betul, sesuatu amal itu agak susah untuk sustain. Dan apatah lagi untuk memberi sesuatu buah hasil yang baik. Jadi seringkali Kak Wan tekankan berkenaan dengan niat ni, walaupun kita amal ni bukan sehari dua ya, kadang-kadang malah bertahun, makan tahun, tetapi sentiasalah perbaharui niat. Jangan sesekali tertipu dengan amal kita ya. Sentiasa perbaharui niat itu. Sentiasa mulakan niat setiap hari nak membuat sesuatu amal. Kak Wan dah ajar dah bagaimana cara untuk kita berkomunikasi dengan Allah, bagaimana cara kita untuk memandang Allah itu. Mulakan dengan niat kita. Dan niat tersebut bacalah dengan baik, bacalah dengan betul-betul maksudkannya dan diakhiri dengan doa kita. Lakukan nafi isbat di situ, insya-Allah ya. Allah akan bantu. Doalah. Lepas buat nafi isbat, doa. Wajib doa. Doa itu adalah senjata kita dengan Allah. Tali perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa doa, walaupun Allah itu mengetahui sahaja ya. Dia tahu je semua benda tentang kita. Tetapi doa tu ibaratnya apa? Ibarat kita ni hamba, betul. Hamba. Walaupun Tuhan kita tahu, kenal kita, kita tetap kena minta. Itu adalah adab dia. Kita dengan Tuhan kita. Anggaplah macam kita ni nak bermanja-manja dengan Tuhan kita. Anggaplah kita ni dah tahu dah, Allah tahu. Tahu Allah tahu, tapi saja je Allah nak manja dengan kau. Saja je Allah nak minta juga. Barulah nampak kesungguhan dekat situ. Jadi tanpa doa, sesuatu perkara tu agak sukar untuk berlaku. Jadi berdoalah dalam erti kata yang betul, maksudnya dalam konteks yang betul, iaitu konteks seorang hamba. InsyaAllah. Perkara ni nampak sangat basic, tetapi dengan basic ni lah sebenarnya menghasilkan sesuatu kesan yang baik. Apa perkara yang kita buat semuanya bermula daripada basic.
baik basic kita, insya-Allah baiklah hasilnya ya. Jangan terlalu fokus kepada sesuatu perkara yang besar lalu mengabaikan perkara-perkara basic seperti ini di dalam kehidupan kita ya. Baik, Kak Wah rasa cukup setakat ini. Ada yang nak masak ke? Sebab kalau ada masa sekejap, Kak Wah nak cerita sikit. Ain boleh, Ain dah dalam kereta boleh tak tolong off record Ain? Boleh. Kejap Okay, off record. Kejap. Alright. Jana dah sampai rumah ke? Driving. Ana dengar while driving. Oh, okay. Sorry Kak Wah. Sorry. Tak apa.